Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, pada hari ini hari Ahad, mudah-mudahan kita dalam keadaan sihat wal afiat. InsyaAllah dah lama saya tidak bersiaran secara live. Lagilah cuti ni duduk kat rumahnya melayan anak-anak. Jadi ini saja isi masa saya dan juga tuan-tuan dan puan. Tajuk kali ini adalah hukum tajwid 3 ibu. Yang mana kita akan sama-sama belajar 12 hukum tajwid dalam masa 15 minit sahaja, insya-Allah. Okay, yang mana tuan-tuan dan puan mungkin ada yang tak kenal nama-nama hukum tajwid. Contohnya izhar halqi, izhar mutlak, idgham ma'al ghunna, idgham bila ghunna, tak pernah dengar sekalipun. Kalau kita tunjuk contoh masaluhum mim mati mukaf, apa hukum dia? Siapa boleh jawab? Okey. Siapa boleh jawab terus tulis kat bahagian komen, ya. Lagi mana? Rabihat tijata, bertemu dengan huruf ta, apa hukum dia? Tak tahu hukumnya. Ada yang lupa nama hukum. Saya pun kalau tak ulang kaji pun lupa juga nama hukum tajwid. Sumum. Ni apa hukum dia? Ada tanwin mim di atasnya. Lagi wallahu muhitun juga, apa hukumnya kat sini? Ini samalah. Lagi mana? Zulumatil la yubsirun. Kita pandai mengaji, bila tanya nama hukum zulumatil la, apa hukumnya? Wallahu a'lam. Tu jawapan kita, mungkinlah, ya. Okey, jadi hari ini kita sama-sama kita kenal lah 12 hukum tajwid. Tajuk dia adalah formula tajwid 3 ibu. Sekarang jam 47 minit. Kita cuba dalam 4 suku 4 suku, insya-Allah kita habis kelas. Dan tuan-tuan kalau dapat bagi respon dengan baik, dapatlah kesannya. Dalam 15 minit kita akan belajar 12 hukum tajwid. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Kat sini formula kita bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu ibu, anak dan juga simbol. Ibu, anak dan juga simbol. Okey, yang kat sini tuan-tuan jangan tengok dulu. Tengok sini dulu. Tadi kita dah tengok sini. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan boleh jawab apa yang saya tunjuk tadi. Mim mati bertemu dengan huruf ni, apa hukum dia? Mungkin ada di kalangan kita tuan-tuan dan puan boleh jawab. Ada yang di kalangan kita ramai tak dapat jawab. Sebab kita orang awam. Bukan bidang kita, bukan bidang Quran, bukan bidang tajwid, bukan bidang agama. Jadi kita lupa nama-nama hukum tajwid ni. Kalau tanya anak kita, adik kita, mungkin mereka dapat jawab dengan baik sebab di sekolah mereka belajar. Yang kita ni bekerja, mungkin kita sibuk dengan hal-hal dunia. Bila tanya balik apa kena, lupalah, abi lupalah, ayah lupa, mak lupa semua. Tu jawapan kita. Jadi kita refresh balik. Alamak. Ada. Sekejap. Mereka pun, mereka kat sini yang menonton bersama dengan saya ni pun nak juga masuk dalam kamera. Okey. Okey, jadi kat sini tuan-tuan dan puan tutup sini. Apa yang nak pegang? Kita tengok sini je. Okey. Kakak jangan senyap. Jangan senyap, jangan bersuara. Habis je bersuara. Kena lagi. Okey, tuan-tuan dan puan, minta maaf gangguan. Sekejap je. Okey, kat sini kita ada tiga benda, 3 bahagian lah. Ibu, anak, simbol. Okey. Yang mana saya nak terangkan ini yang berkaitan dengan tanwin, nun mati dan juga mim mati. Ini saja. Selain daripada ni, itu tajuk yang lain. Jadi tajuk utama kita berkaitan dengan tanwin, nun mati dan juga mim mati. Okey, baik, kita tengok ibu dulu. Kita nak kenal, sebelum kita nak keluarkan hukum tajwid, kita kenal ibu dia dulu. Okey, siapa nama ibu dia? Okey, saya tulis. Ibu saya ni, minta maaf ya, saya kalau tulis memang menyengat. Memang menyengat. Yang pertama nama dia Izhar. Yang kedua Ikhfa. Saya tulis Melayu tuan-tuan dan puan. Kalau nak Arab, beritahu saya akan tulis Arab.
ikhfa. Yang ketiga namanya idgham. Izhar. Tulislah Arab sikit. Izhar. Izhar ni maksudnya jelas. Maksud dia jelas. Kalau kata huruf nun mati, kena jelaskan huruf nun mati. Kalau kata mim mati, kena jelaskan mim mati. Idgham ni maksud dia masuk. Masuk Arab dulu. Okey, Arab dia idgham. Makna dia masuk. Okey. Ikhfa ni pula. Okey, Arab dia ikhfa. Ikhfa makna dia kat sini sembunyi, tapi saya tukar istilah stand by. Stand by. Bersedia, bersedia nak sebut huruf depan dia. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, izhar, ikhfa, idgham. Ni 3 ibu. Okey. Kemudian kita nak tengok macam mana kita nak cam izhar tu macam mana, nak cam idgham tu macam mana, nak cam ikhfa tu macam mana. Okey, cara kita nak cam izhar ni adalah baris mati. Okey, baris mati. Okey, ni dia punya simbol dia. Idgham pula macam mana kita nak cam adalah baris sabdu. Baris sabdu. Kalau jumpa huruf baris sabdu, ibu dia adalah idgham. Kecuali dua huruf ni tidak terima sabdu. Dua huruf ni tidak terima sabdu. Saya tulis short form tidak terima sabdu, iaitu huruf waw dan juga huruf ya. Dua huruf ni tidak terima sabdu. Kalau kita jumpa dua huruf ni, bacaan masuk pada huruf waw, bacaan masuk ke dalam huruf ya. Dia tergolong di dalam bahagian idgham. Ni walaupun dia tak ada sabdu, tapi namanya idgham sebab bacaannya terus masuk. Okey, baik. Ibu adalah izhar, ikhfa dan juga idgham. Sekarang kita nak kenal anak setiap ibu ni. Nak kenal anak setiap ibu ni. Izhar siapa anak dia, ikhfa siapa anak dia, idgham siapa anak dia. Okey. Anak izhar yang pertama namanya, ini pun saya tulis Melayu Halqi. Ya, jelas tuan-tuan dan puan. Yang kedua namanya Syafawi. Yang ketiga namanya Mutlaq. Ikhfa nama anak dia yang pertama Haqiqi. Kalau izhar anaknya Halqi. Ikhfa nama anak dia Haqiqi. Okey, beza dia. Anak kedua ikhfa adalah Syafawi. Sama seperti anak izhar Syafawi juga. Okey, ikhfa ni dia ada dua anak kandung, satu anak. Okey, yang putih ni kita pakai anak angkat. Dia ada dua anak kandung, satu anak angkat. Anak angkat ni namanya iqlab. Iqlab. Macam mana? Lab. Okey, ni I iqlab. Okey. Minta maaf tuan-tuan dan puan saya guna istilah-istilah ni untuk orang yang nak senang ingatlah nama-nama hukum ni. Okey. Okey, idgham pula. Idgham ma'al gunna. Yang pertama ma'al gunna. Yang kedua bila gunna. Yang ketiga, okey, Syafawi. Syafawi, anak idgham juga ada Syafawi. Ataupun ada yang kata namanya mithlain. Samanya, orang yang sama. Okey, yang putih ni adalah anak tiri. Okey, anak tiri. Anak tiri pertama namanya Mutama Filain. Okay, yang kedua kita buat mutajah ni sign dululah. Mutanajis pula. Minta maaf.
Mutaja. Mutaja nisain. Yang ketiga mutaqaribain. Okey, ni nama-nama dia. Okey, baik tuan-tuan dan puan, ini adalah realiti di mana orang awam, kita semua ni lah, kita semua ni yang bukan ustaz-ustaz lah, yang bukan ustaz-ustaz. Bila dengar nama-nama ni memang cancel kelas Al-Quran. Cancel, dia kata apa? Dia kata ustaz payahlah nak ingat nama-nama hukum ni, apatah lagi huruf-huruf hukum ni. Jadi nak senang, saya buat satu formula tajwid 3000. Jadi tuan-tuan yang kata susah tadi, kita tengok sama-sama ni. Senang je. Lepas ni yang mana tak tahu hukum kat sini kan, nanti lepas 15 minit insya-Allah akan tahu. Okey, sekarang ni kita nak kenal nama anak-anak ni dengan menggunakan simbol. Okey, halqi simbolnya apa? Halqi simbolnya apabila kita jumpa nun mati. Nun ni memang ada baris mati atau tanwin selari. Macam tu, selari. Tanwin 69. Syafawi, bila syafawi mesti mim mati. Okey, mutlak nun mati. Okey, sama macam halqi, tapi nun mati ni khususon untuk nun bertemu huruf waw. Nun bertemu huruf ya. Okey, dalam satu kalimah. Okey, nun mati bertemu waw, nun mati bertemu ya dalam satu kalimah. Ada 4 perkataan sahaja di dalam Quran yang diulang-ulang. Dalam juzuk 30 tu, bukan juzuk 30 juzuk Quran tu, ada 4 perkataan di dalam Quran diulang-ulang benda yang sama. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok ikhfa hakiki. Kita nak kenal anak dia. Ikhfa hakiki menggunakan nun kosong. Kosong maksudnya nun ni tak ada baris. Tak ada baris. Kalau nun mati, izhar halqi. Kalau hakiki, nun kosong. Tanwin dia pula sengit atas, sengit bawah, 99. Okey, beza Ni selari, ni sengit. Syafawi pula, bila syafawi mesti mim. Bila syafawi mesti mim. Kalau izhar, anaknya syafawi, mim mati. Kalau syafawi, jangan kacau boleh. Mim kosong. Okey. Kita turun kepada anak ikhfa yang ketiga ni, anak angkat dia. Iqlab. Iqlab ni anak angkat kan. Bila anak angkat, bacaannya dalam kolom ikhfa juga. Dia menggunakan mim kecil. Mim kecil lah. Mim kecil. Saya bulatkan supaya beza syafawi dengan iqlab ni. Ni mim kecil. Okay, ma'al gunah dan bila gunah ni anak idgham berkongsi simbol. Dia berbeza. Yang ni ikhfa, yang ni idgham. Okey, syafawi, bila syafawi mesti mim, sama juga dengan syafawi pada ibunya ikhfa. Okey, ni pun sama. Okey, mutamasilain. Mutamasilain kita tulis kat sini sama huruf. Sama huruf. Mutajanisain sama okey. Clear Okay. Mutajanya sama rumah ataupun sama makhraj. Ada yang kata rumah, ada yang kata makhraj. Samalah. Makhraj huruf. Okey, makhraj ni maksudnya tempat keluar huruf Mutaqaribain hampir ataupun berdekatan huruf. Berdekatan makhraj huruf. Saya tulis kat sini hampirlah. Hampir makhraj. Okey. Ini saja formula dia. Okey. Masih lagi sama-sama kan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tengok contoh. Contoh kat sini Allah saya mungkin saya boleh rapatkan sikit dan rendahkan sikit supaya tuan-tuan dan puan nampak ayat ni dengan jelas. Alright. Okey. Okay, kita tengok Allah yastahzi'u bihim. Kita jumpa mim mati. Bila mim mati bacaan kena jelas. Kan? Jelas, tak boleh dengung. Bila kata jelas jangan baca dengung.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamud. Salah. Bila mim mati bacaan kena jelas. Kadar harakat ni satu harakat saja mim mati. Bila orang tanya apa nama hukum dia, bila jelas kita terus tengok pada ibu tadi. Jelas. Izhar. Izhar Kalau mim mati, mana tadi? Mim mati, kita tengok kat sini mim mati. So nama anaknya Syafawi. Jadi nama hukum kat sini adalah izhar syafawi. Kemudian kita teruskan lagi. Wa yamudduhum. Mim mati juga kena baca jelas. Bila jelas terus tangkap ibu dia sini. Jelas. Mim mati syafawi. Izhar syafawi. Sama macam yang tadi. Fi tuyanihim pun sama juga izhar syafawi. Lagi. Okey. Fama rabihat. Ta bertemu dengan ta. Ta bertemu dengan ta. Sama huruf. Kemudian dia punya key dia, kunci dia, sabdu. Ni. Sabdu, siapa nama ibu dia? Kita tengok idgham. Kenapa? Sebab key dia adalah sabdu. Ni. Key dia ada sabdu. Bila sabdu, ta bertemu ta, sama huruf. Tengok kat sini yang mana sama huruf, sini. Okay, so jawapan dia adalah idgham mutamathilain. Okay, kita teruskan lagi. Masalum kamathalil ladzi istamqada naran fa. Kita baca dengan keadaan standby. Kita tak jelas. Naran falamma tak jelas. Kita tak baca narafala. Kita tak baca narafala. Kalau narafala kita masuk idgham. Jadi kita baca narafala. Kita duduk tengah-tengah. Jelas pun tak. Masuk pun tak. Jadi kita duduk tengah-tengah. Bacaan kita standby. Standby siapa ibu dia? Ikhfa. Kita tengok siapa anak yang menggunakan simbol tanwin sengit. Tengok tanwin sengit. So jawapan dia adalah ikhfa haqiqi. Naran falamma. Okay, boleh tuan-tuan dan puan? Kita teruskan lagi. Zulumatillah. Nampak dia bagi key kat sini adalah sabdu. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jelas tak? Ini sabdu. Bila sabdu terus tengok kat sini. Idgham. Sebab ada sabdu. Tillah. Okay, tanwin sengit. Ni antara ma'al gunah dan juga bila gunah. Okay, apa beza antara ma'al dan juga bila? Ma'al ni ada dengung. Ada dengung. Bila tak dengung. Macam itulah senang nak faham ya. Tak dengung. Jadi kat sini zulumatillah. Kat sini tak boleh baca dengung ya tuan-tuan dan puan. Zulumatillah. Bila tak dengung bacaannya nama hukum tajwid adalah idgham bila gunnah. Okey, kita teruskan lagi pada ayat 18. Summun buk. Tanwin mim. Jumpa mim kecil. Ni tanwin mim ada mim kecil terus iqlab. Okey, terus tengok iqlab. Bacaannya seperti ikhfa. Tapi kita jangan sebut ikhfa iqlab. Bukan sebab apa? Iqlab ni anak angkat. Yang itulah saya ceritakan. Yang anak angkat dia tak boleh beribukan ikhfa. Dia sebagai anak angkat je. Summun bukmun tanwin 69 kena baca jelas. Bila jelas terus tengok izhar. Jelas. Siapa anak yang menggunakan simbol 69 tanwin ni? Kita tengok ni. Ada kat sini. So jawapannya izhar halqi. Okey, bukmun izhar halqi. Yunfa 99 bacaan kita standby. Kenapa tak kata izhar? Sebab kalau izhar bacanya yun falam fahum. Yun fahum. Dia mesti menggunakan tanwin 69. Kenapa kalau kita tak kata dia idgham? Idgham mesti ada key dia sabdu. Yufala. Tu idgham. Jadi bacaan dia adalah tengah-tengah, bukan izhar dan juga bukan idgham. Bacaan dia yunfa, standby nak sebut huruf fa. Jadi ikhfa siapa anak yang menggunakan simbol 99. Haqiqi. Summun bukmun umyun fahum.
umyun fahum ikhfa hakiki fahum la yarji'un. Okay, alhamdulillah. Boleh tuan-tuan dan puan yang lain ni tuan-tuan dan puan boleh buat sendiri di rumah. Macam itulah. Kalau ada masalah bagi tahu kat saya, insya-Allah. Ramai yang tengok live saya ni, ustaz-ustaz kawan-kawan saya ni tak ada masalah. Cuma saya nak kongsikan formula untuk orang awam. Orang awam ni dia takut ni realiti lah. Minta maaf lah kalau ada yang betul. Kalau ada yang terkena dalam live ni, alhamdulillah. Ni realiti, ada yang takut nak mengaji, takut nak datang ke Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia fikirkan nama hukum tajwid terlalu banyak. Jadi kita dah dapat kuasai 12 hukum tajwid dalam masa tak sampai setengah jam pun. Tak sampai setengah jam pun. Tadi kita mula 4-7 minit. Lepas tu saya sembang-sembang. Saya tengok anak lagi kan. Kemudian sekarang dah habis dah. Dah habis dah. Formula dah habis. Ini pun latihan pun kita dah buat sikit. Tak sampai bawah. Sampai bawah tu tuan-tuan dan puan buat kerja kat rumah lah. Orang kata kerja rumah, homework. Okey. Jadi sekadar sekadar itu saja daripada saya. Saya mohon maaf segala salah dan silap. Dan juga ustaz-ustaz di luar sana, kalau saya tersalah dalam penyampaian ilmu, minta tegur saya. InsyaAllah kita sama-sama kongsi ilmu. Wallahu alam. Doakan saya ni, mudah-mudahan doa tuan-tuan dan puan berkat. Dan juga saya pun doakan tuan-tuan dan puan dapat teruskan dalam pengajian Al-Quran. Tak kira anda berada di mana sahaja. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.